Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan juga keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi dapat berkumpul dalam pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kehadiran kita semua pada malam ini mendapat rahmat dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaAllah malam ni kita sambung bacaan buku At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ataupun Adab dan Etika Pendamping Al-Quran, karangan Al-Allamah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi malam ni kita sambung bahagian yang kedua. Kita nak buatlah kerja patuh. Jadi malam ni kita sambung bahagian yang ke-22. Bahagian yang ke-22, muka surat 35. Iaitu tajuk Al-Quran sebagai punca pendapatan. Al-Quran sebagai punca pendapatan. Boleh ke tak boleh kita jadikan Al-Quran itu sebagai punca pendapatan? Mana ada upah. Nah, punca pendapatan ni mana ada upah lah. Boleh tak seseorang tu pergi ngajar Quran, lepas tu orang tu pula pergi belajar Al-Quran? Boleh ke tak seseorang pengajar tadi dia mengambil upah hasil daripada dia mengajar Quran tadi? Ni satu isu yang kita kata isu yang sensitif. Bukan sensitif apa, isu yang kena ambil perhatian jugalah. Takut kita kat gigi kita tersalah ke. Tak. Bila tahu mana ada beberapa pandangan ulama, baru kita rasa tak apalah, mana kita buat sebelum pada ni tak jadi salah. Kita takut Allahu Akbar, tak salah benda ni wak gana Jadi dalam kitab-kitab fiqh pun ada sebut. Jadi kita baca malam ni dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dia wa'ari sini ada beberapa pandangan lah di kalangan ulama berkenaan dengan adakah seseorang yang mengajar Al-Quran itu dia boleh mengambil upah ataupun gaji lah. Upah ni macam gaji. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatanya tuang buku Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini ad-dunya wal akhirah. Antara perkara yang paling penting untuk dilakukan adalah orang yang mengajar Al-Quran perlu sentiasa berwaspada
apabila menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya punca pendapatan dalam mencari rezeki. Imam Nawawi dia buat dah ayat mula-mula sekali, sebelum pada dia bahas pandangan ulama, disebut dulu awal-awal orang yang mengajar Al-Quran itu kena berwaspada, kena berhati-hati. Waspada ni maksudnya berhati-hati. Mungkin di sana ada pandangan-pandangan yang mengharuskan, ada pandangan yang mengharamkan. Tetapi seseorang yang mengajar Al-Quran kena berhati-hati. Paling utama sekali kena berwaspada, berhati-hati. Ini sebagai kesimpulan awal yang Imam Nawawi dia buat sebelum pada dia bahas pandangan ulama. Abdul Rahman bin Syabil radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah Al-Quran, jangan kamu berlebih-lebihan dalam memakan hasil mengajar Al-Quran. Jangan kamu menjauhkan diri daripada Al-Quran, dan jangan kamu berlebih-lebihan ketika membacanya. Jadi hadis ni Nabi beri peringatan. Yang pertama sekali Nabi suruh baca Quran. Lepas tu pula jangan kamu berlebih-lebihan dalam memakan hasil mengajar Al-Quran. Nampak dari segi zahirnya, nampak dari segi zahirnya hadis ni bermakna Nabi juga suruh orang yang mengajar Al-Quran itu berwaspada. Suruh berwaspada, tengok, tilik dulu, fikir dulu, baik-baik, fikir dulu, masak-masak. Apabila kita nak makan hasil daripada mengajar Al-Quran, jangan kamu menjauhkan diri daripada Al-Quran. Jangan pula kita jauhkan diri daripada Al-Quran. Dan jangan kamu berlebih-lebihan ketika membacanya. Maksudnya kita ni, kita kata bersikap lebih-lebih, melampau, mana ada tujuan-tujuan yang lain, berlebih-lebih, melebihi lah yang tidak sepatutnya, di luar pada kemampuan kita. Jabir radhiyallahu anhu melaporkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan, bacalah Al-Quran sebelum datang sekelompok manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai habuan dunia dengan tergesa-gesa, dan mereka tidak mahu habuan yang lebih baik pada hari akhirat nanti. Ini juga satu peringatan. Hadis yang kedua yang kita baca ni juga satu peringatan. Nabi suruh kita baca Al-Quran sebelum, maknanya selepas pada ini akan ada sekelompok manusia yang menjadikan Al-Quran ini sebagai, kita kata, mata pencarian. Mana dia pergi situ, dia pergi ngajar tiap-tiap malam, adanya belajar tentang tarannum ke apa tak. Maknanya orang tu mahir dari Quran, dia kata boleh buat duit ni. Pandai Quran, tarannum pandai, tajwid pun nak. Nanti dia pula jadi, mana ada nama lah. Orang kata dalam Quran tu, dalam bab Quran tu ada nama dah tempat dia tu. Macam dia nampak dah. Dia nampak dah mana dia boleh cari duit, boleh buat duit. Orang lain tak pandai belaka. Dalam kampung tu, dalam dungu ni contohnya, dia orang dah sebut nama, kata dah dia orang ni hebat ni. Tak tujuan orang bagi tajwid, tarannum, boleh dia belaka ni. Lepas tu dia pula mari mikir kan. Mari mikir, inilah peluang. Inilah peluang ni. Dia fikir dalam kepala,
Masa ni lah dia boleh kumpul duit hasil daripada dia nak ngajar yang berkait dengan Al-Quran tadi. Jadi Nabi kata baca lalu sebelum datangnya manusia satu golongan gini. Mereka tidak mahu habuan yang lebih baik pada hari akhirat. Sedangkan orang yang mengajar Al-Quran ini, kalau tidak ada habuan, tidak ada upah di dunia ini, sebenarnya upah dia di akhirat lebih baik lagi. La khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar pula orang tentang Al-Quran. Jin nutuk dia belajar Al-Quran, lepas tu pula dia boleh buka kelas, buka pondok, buka ni tuition ke apa ke, nak mengajar pula Al-Quran. Itulah orang yang paling hebat sekali, paling baik sekali di kalangan kita. Nah, jadi habuan ni di akhirat. Nah, Allah nak bagi habuan ni di akhirat. Jadi sekiranya golongan ni yang tidak, maknanya tak nampak, hanya nampak kepada habuan dunia, sebenarnya orang ini tidak mahu kepada habuan yang sedang menanti menunggu dia di akhirat. Sahal bin Sa'ad juga melampurkan makna yang serupa dengan kenyataan tadi, iaitu maksudnya mereka mahu mendapatkan habuan daripada mengajar Al-Quran dengan cepat, sama ada upah itu dalam bentuk wang ataupun kemasyhuran dan sebagainya. Nah, banyak orang bagi pakak ke, tak? Bagi upah ke. Jadi akibatnya dia masyhur. Nah, dia masyhur. Boleh, hebatnya dia gini-gini, boleh Tan Sri contoh. Nah, tapi kita kena tengoklah. Lepas pada ni Imam Nawawi dia sebut maknanya dari segi hukum dia. Hak pesing mana, hak gini, hak pesing mana. Adakah semuanya tak boleh? Adakah semuanya maknanya orang tu ngajar Quran ni tak boleh ambil duit? Dia macam tak, mana-mana sini lah contoh, tak, teratak dengan teratak kita ni rasa ada juga iuran dia. Nah, contoh dah boleh dah ustaz. Nak kalau tengok pada hadis 3 hadis ni, hanya 2 hadis yang kita baca, 3 hadis yang kita baca ni, mana nampaknya ke arah yang tidak boleh. Nah, tapi tak sekejap lagi. Tunggu. Nah, manakala Al-Fudail bin Amru radhiyallahu anhu melampurkan bahawa 2 orang lelaki daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid selepas imam memberi salam. Seorang lelaki bangun dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kemudian dia menjadikannya sumber kehidupannya. Maka seorang daripada mereka berdua menyatakan, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita kembali. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pada suatu hari nanti akan datang kelompok manusia mencari sumber kehidupan dengan Al-Quran. Maka sesiapa yang meminta sumber tersebut, janganlah kamu memberikan kepadanya. Jadi kalau untuk guru tu minta duit, tak boleh wi lah. Dah kata, tok guru kata dah apa tak wi. Dah ni Nabi kata tak boleh wi. Belajar free lah kita. Tok guru tu klik kan. Ni tak ada orang hari. Hujung bulan ni tak ada sapu-sapu pun tak ada. Tengok anak murid atas WhatsApp. Ustaz minta maaf ustaz ni. Sebab Nabi marah kalau kita wi kau orang ngajar. Untung alik nu lah, tak? Nengung ustaz tu nak buka kedok Allah lepas ni, tak? Tutup lah. Koyak kata tak berapa sihat. Tok guru kata tak berapa sihat, malam esok tak sihat, malam lusa tak sihat semua. Pakai bila tak boleh buka kelas tak berapa sihat mana lah ni, baca petelo dah. Tok guru tu kata. Padahal sebab tak ni. Akhir-akhirnya tak ada orang ngajar dah. Dari jahil belaka dah. Tu dak pandai ngaji, tak ada tempat ngaji lah ni. Nak pergi ngaji payah.
Dia apa tak ada kerja? Tahu ustaz pun ada pun dok buka belaka. Tanya ustaz apa ustaz ni? Tahu dok apa lah, dok apa gok mana lah ni dah. Ngaji pun rasa telur dah, pagi gigi pasal secabut ni tak dah. Padahal hak lain. Nah, dia kona tu ayat dia. Nah, hadis pak dah hadis. Walau bagaimanapun sanak hadis ini terputus kerana Al-Fudail bin Amru tidak mendengar secara langsung daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kesimpulannya mengikut pada hadis-hadis ini, sebab tu Imam Nawawi rahimahullahu taala dia bawa ayat yang pertama dalam perenggan yang kita baca tadi, kepada orang yang mengajar Al-Quran kena berwaspada. Takutnya jatuh dalam golongan-golongan yang Nabi sebut dalam beberapa hadis ini. Tetapi kalau kita tengok, ada beberapa hadis yang lain, antaranya Nabi sebut sendiri kelebihan surah Al-Waqi'ah. Selalu baca surah Al-Waqi'ah. Antaranya daripada Ibnu Abbas, Nabi bersabda, suratul Waqi'ah suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surah Al-Waqi'ah itu sebagai surah yang kalau orang tu aman baca surah Al-Waqi'ah, insya-Allah Al-Ghina ni maksudnya kaya. Orang tu kaya, maknanya murah rezeki. Faqra'uha, maka bacalah, wa'allimuha auladakum, ajarlah anak-anak kamu tentang surah Al-Waqi'ah ini. Maknanya dari segi itu pula Nabi royak tu terang, kalau orang tu boleh ngamal baca surah Al-Waqi'ah, mana orang tu rezeki dia murah. Jadi hak ni Quran juga kait dengan Quran. Maknanya kalau orang tu ngamal mesti dah. Maknanya dia mari juga dalam niat nawaitu dia, aku nak ngamal surah Waqi'ah ni sebab apa? Nak suruh rezeki murah. Jadi ibaratnya macam kait Al-Quran tadi dengan harta tadi. Hak tadi Nabi kata orang yang mengajar Quran ni tak boleh ambil upah gini-gini. Tapi dalam surah, dalam hadis yang sahih ni, Nabi kata surah Al-Waqi'ah suratul ghina, surah yang boleh mendatangkan harta. Ataupun kalau kita amal surah Al-Waqi'ah, tiap-tiap pagi kita baca surah Al-Waqi'ah, ataupun tiap-tiap malam baca surah Al-Waqi'ah, insya-Allah rezeki kita murah. Kemudian pula dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang selalu baca Al-Quran, dan orang yang menunaikan solat dan mengeluarkan zakat daripada harta-harta yang telah kami rezekikan kepada mereka, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang-terang, yarjuna tijaratan lan tabur, iaitu orang ini, golongan ini ialah golongan yang mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Orang yang selalu baca Quran ibarat macam orang tadi mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Walaupun banyak bahar, maknanya banyak makna dia, tapi dari segi zahir makna dia yang kita boleh ambil. Jadi baca Quran ini, orang yang selalu baca Quran, insya-Allah murah rezeki dia. Orang yang mengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, murah rezeki. Murah rezeki, rezeki yang berkah, rezeki yang mencurah-curah.
orang yang boleh selalu amalkan baca Al-Quran. Allah Ta'ala kata, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Maknanya dia kait dengan harta juga. Jadi sini ada sebahagian ayat, ada sebahagian hadis yang membolehkan orang tu kait Al-Quran dengan harta. Ada pula hadis-hadis yang lain yang Nabi larang orang tu kaitkan Al-Quran dengan harta. Jadi sebab itulah ulama-ulama buat kesimpulan. Dan saya nak sebut satu hadis yang sahih. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Lebih kurang maksud dia, yang paling berhak untuk kamu mengambil upah ialah Al-Quran. Yang paling berhak untuk kita mengambil upah ialah kitab Allah, iaitu Al-Quran. Hadis ni hadis yang sahih. Jadi sebab tu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, muka surat 37 tu dia sambung lagi. Ni dia ulah, dia bahas hukum seseorang tu mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Berkenaan dengan mengambil upah daripada mengajar Al-Quran, ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menyatakan pandangan yang menegah mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Antara ulama yang menegah adalah Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Dan dikatakan juga Imam Ahmad sama sealiran yang menegah seseorang itu mengambil upah hasil daripada mengajar Al-Quran. Dorama, tuk guru, hok duk kapung, hok ngajar Quran di sekolah tak apa, ya ada gaji dah. Hok duduk rumah tu, buka basah uduh-uduh, buka pondok dua tak, cari 10 orang 20 orang ngajar boleh 100-200. Oh kalau dah, kalau haram kat Allah sianya nak boleh 100-200 pun haram pula. Dalam nak boleh tu payah, kena akak bawa orang permohonan ke Yayasan Islam gini-gini. Dah Yayasan Islam dia kata, dah makcik dah tahu ke haram boleh Quran. Tu lalu tangga. Tak jadi mikir nengu. Mak gana. Hak nisa je lagi hak boleh hak cari rezeki, cari duit. Tak boleh pula. Tak, Yayasan Islam kata tak boleh. Jadi ini pandangan yang pertama. Dan pandangan ini mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, dan saya baca dalam satu buku dia kata ini juga mazhab Imam Ahmad dan juga Az-Zuhri di kalangan At-Tabi'i. Dia melarang orang tadi mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Ada juga ulama yang mengharuskan. Ada juga ulama yang mengharuskan mengambil upah daripada mengajar Al-Quran tanpa meletakkan syarat-syarat tertentu. Maknanya tak ada syarat apa-apa, boleh ambil upah, boleh dibayar gaji. Atas nama ngajar Quran. Ngajar Iqra' ke, ngajar tajwid ke, ngajar tarannum ke, boleh. Maknanya tak ada apa-apa syarat. Nak buka kelas ke, nak buka tuition ke, nak letak berapa harga ke, tak ada apa-apa syarat, boleh. Nak buat kata 500 riyal semalam ke, boleh. Kalau orang nak marilah. Kalau rasa tak sah, mari, tak sah. Tak mana boleh, tak ada masalah. Iaitu pandangan Hasan Al-Basri di kalangan At-Tabi'i. Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Dan juga dikatakan pandangan ini ialah pandangan ulama Hanafiyah. Ulama daripada mazhab Abu Hanifah
yang mutaakhir, yang akhir-akhir ni. Nah, ulama yang akhir-akhir ni dalam mazhab Abu Hanifah juga bersetuju dengan pandangan yang kedua, iaitu harus seseorang itu mengambil upah daripada mengajar Al-Quran tanpa meletakkan syarat-syarat tertentu. Kemudian sebahagian ulama yang lain seperti Ata' juga At-Tabi'i, Imam Malik dan Asy-Syafi'i membolehkannya dengan syarat pemberi upah dan penerimanya perlu bersetuju dengan pembayaran upah tersebut. Boleh, tapi dengan syarat bincang dulu. Tak, sejam berapa contoh. Tak, boleh nak ngajar tapi sejam tu bab demo ni dok kena ni, rasa dok kena daripada awal ni payah sikit tak. Dah huruf alif pun dok kena ni. Tak. Payah sikit. Kalau payah ni hamba pun rasa bohok sikit nak ngajar. Jadi kita letak tak, sejam tu 200 boleh tak? Contoh. Nah. Pakat awal-awal. Kalau orang tu kata, tak apalah aku 200, projek tu berapa puluh ribu. Contoh tak. Mana kalau setuju beres lah. Tapi kena tetap awal-awal. Maknanya adanya at-taradi tu ataupun keredaan daripada pihak pengajar dan juga pihak belajar. Pendapat yang kedua tadi tak apa, tak ada sepakat pun tak apalah. Atas tok guru tu dia nak tak berapa. Kalau mu nak pergi rasa gagah pergi lah. Kalau rasa sekali semalam tu habis licin sampai ke jual tanah kata tak mau pergi, tak payah, tak apa. Baik. Terdapat hadis sahih Nabi SAW yang membolehkan mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Tadi apa hadis yang saya sebut dalam Sahih Bukhari tadi. Nah, yang paling berhak untuk mengambil upah ialah mengajar Al-Quran. Terdapat hadis sahih Nabi SAW yang membolehkan mengambil upah daripada mengajar Al-Quran, manakala orang yang menegahnya menjadikan hadis Ubadah bin Samit sebagai sandaran. Ubadah mengajar Al-Quran kepada seorang lelaki daripada kalangan ahli suffah, kelompok ahli ibadah di Masjid Nabawi. Dan ahli suffah, seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit, dia mengajar Al-Quran kepada orang yang kita panggil ahli suffah. Dan ahli suffah ni ahli yang tak duduk rumah. Lepas tu dia hanya duduk dekat masjid. Kalau kat kita ni geladangan tak ada rumah. Nah, jadi dia tapi taklah duduk ngati-ngiti gitu. Nah, ahli suffah zaman Nabi ni dia duduk di masjid. Dia duduk bira dengan masjid. Jadi dia duduk situ tu hanya tujuan untuk belajar, makan minum pun orang giata. Tak. Jadi lepas pada dia tu, dia duduk situ, pagi-pagi dia gidah. Dan dia dihadiahkan satu busur panah. Ubadah ni dia ngajar orang tu, orang ahli suffah tadi. Kemudian lepas pada ngajar tu dia dihadiahkan dengan satu busur panah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, sesungguhnya jikalau kamu suka dikalungkan leher kamu dengan kalungan api neraka, maka terimalah pemberian itu. Nabi ugut. Kalau mu rasa nak akhirat sikit lagi, lehermu tu dikalung dengan api neraka, ambil lah. Kalau rasa gagah, ambil lah. Mana Nabi ugut. Ibaratnya macam Nabi kata, jangan ambil lah. Tak boleh ambil. Mu ngajar Quran, tak boleh ambil upah. Ibaratnya Nabi kata gitu. Tapi yang hadis yang sahih tadi kata boleh. Ini adalah hadis terkenal yang direkodkan oleh Imam Abu Daud, dan selainnya di samping terdapat kata-kata sahabat yang banyak tentang hal ini.